A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awal bismillah, akhir alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam forum Mega Bicara bersama saya 4 orang ahli panel yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza. Okey, sebelum tu saya akan memperkenalkan ahli panel yang pertama, iaitu di sebelah kiri saya yang bertudung purple, iaitu ini Nabila binti Kamal, lulusan daripada Fakulti Sains Teknologi dan Maklumat, dan sekarang sedang mengambil master di Universiti Manchester. Betul? Betul. Okey, say hi. Hai. Malah baru balik daripada sana kan, macam aku sikit. Okey, seterusnya di sebelah Aini Nabila, iaitu saudari Ummu Madiha binti Aziz. Okey. Daripada penerbit TV3, satu-satunya yang memang betul-betul berada dalam bidang komunikasi, dalam bahagian apa ya? Bagian penerbitan dakwah lah. Ya. Okey. Dan seterusnya selaku salah seorang pelajar Fakulti Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu siapa nama? Hafizah Hani binti Zulkifli. Okey, Hafizah Hani binti Zulkifli, yang mengambil modul komunikasi dalam bidang dakwah. Okey, seterusnya yang hujung sekali, asal perkenalkan nama anda. Okey, nama saya Nurul Huda binti Muhammad. Jurusan dakwah dan kepimpinan, modul kaunseling. Okey, maka apakah topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan unsur-unsur dakwah dalam filem 99 Cahaya di Langit Eropah, yang saya kira agak menarik untuk kita bedah pada hari ini, untuk kita bincang dan diskusikan, kerana mereka adalah daripada latar belakang beza, maka kacamata yang dilihat oleh mereka juga adalah, saya kira, daripada perspektif yang pelbagai lah. Okey, maka sebelum tu terlebih dahulu saya akan menerangkan sedikit apakah yang dikatakan tentang dakwah. Okey, dakwah seperti yang kita tahu, iaitu menyeru, mengajak, semula menyeru, ajak untuk ke arah kebaikan. Dan tak kira dakwah tu daripada pelbagai cara, sama ada lisan, hikmah, ataupun yang paling dekat dengan kita pada isu kali ini, iaitu menggunakan filem, di mana filem tersebut, adakah filem tersebut mampu memberikan dakwah dan menyentuh hati-hati mad'u kita sehingga mereka tarik kepada agama Islam itu sendiri. Maka sejauh manakah keberkesanan filem ini mampu memberikan dakwah kepada mereka? Okey, seperti mana dalam ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang telah Allah gariskan, maka kita perlu berdakwah dengan sedemikian. Okey, sebelum kita beralih kepada para panel kita yang hebat belaka, saya ingin menceritakan sedikit tentang sinopsis 99 Cahaya dan Eropah. Itu cerita ini di mana menceritakan tentang Hanum Salsabila, seorang agama Islam, namun dia tidak mengamalkan agama Islam secara sempurna. Dia telah pergi ke Eropah untuk menemani suaminya, iaitu Rangga, yang sedang mengambil PhD di sana. Namun Hanum Salsabila telah bertemu dengan ajaran agama Islam secara sempurna di Eropah. Hal ini telah terkesan kepada dirinya setelah berjumpa dengan seorang anak kecil, iaitu Aisyah. Okey, bolehlah kita mulakan oleh ahli panel saya yang pertama. Saya ingin bertanyakan satu soalan yang saya kira ada kaitan dan menarik dalam bidang awak. Adakah seni dalam Islam itu sendiri? Dan sejauh manakah betul-betul seni itu menyentuh hati mad'u kita? Silakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton semua. Berkenaan dengan soalan tu, adakah seni dalam Islam ni? Soalan tu menarik, tapi dan disebabkan itulah saya berada di sini. Okey, sebelum saya menceritakan lebih tentang seni dalam Islam ni, izinkan saya nak cerita seni itu apa secara menyeluruh. Okey, baiklah. Seni ini memang tak dapat dinafikan mampu memberikan getaran kalbu, memberikan rasa sesuatu dalam hati. Melalui seni yang macam mana? Kita ada seni pembangunan, kita ada seni seni ukiran, seni pahat,
seni lagu, seni muzik, termasuklah seni perfilman. Betul tak? Betul. Dan dan memang tidak dinafikan sebabkan seni-seni inilah manusia cuba cipta. Sebab dia ada satu fitrah semula jadi. Contohnya macam seni muzik. Orang suka buat muzik sebab kita kan suka dengan muzik hiburan ni kan. Jadi memang seni ini adalah satu fitrah semula jadi untuk setiap manusia. Jadi ada ke seni dalam Islam ni? Jawapannya ada. Sebab tajuk tu dia memang ada. Kan? Okey, seni dalam Islam. Seni yang macam mana Islam anjurkan? Pertama, seni itu mestilah mengikut acuan ajaran Islam. Acuan apa? Kita kena ada akhlak, kita kena ada syariah, dan yang paling penting akidah. Ketiga-tiga ini memang tak boleh lari daripada kesenian. Dan memang kita tak dapat nafikan kesenian dalam Islam ni ada guideline dia. Kita tak boleh bebas. Kadang-kadang orang selalu cakap music is freedom. Freedom kah? Macam tu kan. Sebabkan freedom inilah manusia suka mencipta sesuatu seni yang kadang-kadang lari daripada ajaran Islam. Kadang-kadang cerita filem tak mengikut syariat Islam sebab tidak mengikut syariah yang dianjurkan. Kadang-kadang muzik itu tak apa-apa lirik dia. Sebab apa? Tidak mengikut ajaran Islam yang sebenarnya. So, kesenian dalam Islam ni secara overallnya memang tidak bebas. Ada batasannya. Contohnya seni patung. Islam tak anjurkan seni patung. Itu bukan budaya kita. Tapi kita tak boleh meletakkan hanya batasan itu je seni Islam. Betul-betul lagi Islam tak boleh seni patung. Islam ni rigid lah. Padahal benda tu bebas kan. Maksudnya benda tu ada je seni-seni lain yang Islam anjurkan. Dan kedua, seni dalam Islam ada roh, ada jasad. Kedua-dua itu penting. Tak boleh roh saja, tak boleh jasad saja. Dan jasad ni perlu mengikut wahyu yang diturunkan daripada Allah menurut kesenian Islam ni lah. Dan dengan itu kita dapat menyumbang kepada identiti kesenian Islam. Dan akhir bicara sebab dengan kata kita punya masa limit kan. So Islam ni tidak lengkap sebuah pembangunan masyarakat kalau tak ada kesenian. Dan kesenian ini jugalah yang mampu untuk membentuk tamadun sebuah masyarakat. Pembangunan macam mana? Kita dapat membentuk pembangunan akal. Dan akal ini penting untuk manusia sebab dialah yang membezakan makhluk Allah, itu manusia, dengan makhluk-makhluk lain. Jadi secara kesimpulannya, Islam dalam kesenian ada dan dia sangat menekankan tentang keindahan, kecantikan dan perlu ada guideline-guideline seperti akidah paling utama, syariah dan last sekali adalah akhlak. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Sungguh bersemangat saya kira sehingga saya rasa getaran yang telah dikatakan oleh ahli panel di sebelah saya ini. Tergetar hati saya. Okey, seterusnya soalan saya kepada moderator kita yang ahli panel, silap pula tanya kat moderator dia sendiri kan. Okey, kepada ahli panel kita yang tudung biru, berwarna biru, satu-satunya yang memang betul-betul telah mencuburi bidang ini, iaitu Ummu Madiha. Yes, apakah yang dikatakan tentang dakwah bilik kemah itu sendiri dan apakah sudut-sudut pandang dalam filem ni yang anda sendiri lihat? Ada telah tanya tunjukkan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada saudara moderator yang comel latih. Okey, kepada ahli panel semua. Okey, mungkin saya lihat daripada perspektif berbeza daripada kalian. Okey, pertama sekali ingin saya terangkan mengenai Al-Hikmah. Saya pasti para penonton sudah pun tahu apa itu maksud Al-Hikmah. Betul tak? Betul. Ya, ahli panel yang menjawab. Okey, Al-Hikmah itu maksudnya kita secara lemah lembut, kita kenal sasaran kita. Kita memang mengikut sesuatu itu berdasarkan pada tempatnya. Okey, daripada sudut pandang saya, melalui apa yang saya dah lihat dalam rancangan atau dalam movie itu sendiri, yang pertama sekali scene yang saya nampak iaitu ketika mana Fatimah berkelakuan pada semua orang secara lemah lembut ketika mana dia hendak berdakwah. Ya, okey, bila dia nak berdakwah, dia lemah lembut. Tetapi ada satu bahagian tu ketika mana dia berbincang dengan gurunya Aisyah, dia tegas. Sebab apa? Sebab dia membincangkan mengenai soal prinsip. Ya Ustazah? Boleh saya panggil Ustazah? Kita semua Ustazah kan? Okey, kita kena kenal pasti situasi itu. Saya ingin memetik ada satu kata-kata seorang ilmuwan. Dia menyatakan bahawa menasihati orang itu ada fiqahnya.
ketika mana sesama orang Islam, sama orang yang belum terkena dakwah, dan juga kepada orang yang berbeza akidah, masing-masing ada caranya. Kullu maqam maqal. Setiap tempat tu ada bidang ataupun cara berbeza. Yang ketiga, kita perlu lihat sasaran. Kita kenal pasti mad'un kita, bagaimana latar belakang hidup dia ke, bagaimana cara hidup dia ke, tak kisah. Kita kenal pasti mad'un kita, insyaAllah cara untuk kita sampaikan itu dengan al-hikmah. Dan juga saya ingin petik ada beberapa contoh dan juga bagaimana cara nak menyampaikan, iaitu ketika mana seorang itu ingin mempelajari mempelajari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Ketika mana dia seorang Muslim, dia belajar Al-Quran. Jadi bila dia belajar, kita apa yang kita perlu buat ni bila orang tengah belajar? Adakah kita perlu jatuhkan? Tidak kan? Kita perlu bagi motivasi ya saudari. Kita perlu bagi motivasi. Dan juga orang yang Muslim rajin tapi tak faham, kita perlu hargai dia, bagi dia saranan. Dan juga Muslim, dia faham tapi akhlak dia buruk. Jadi orang yang macam ni kita perlu keras sedikit dengan dia. Kita perlu sentiasa mengingatkan. Dan ada juga non-Muslim dan juga orang Islam yang belum nak belajar. Kedua-dua ni mempunyai kaedah yang sama, iaitu kita perlu secara lemah lembut. Okey, itu saja. Tetapi apa yang saya ingin simpulkan daripada apa yang saya lihat dalam konsep, dalam cerita ni, penerbitan macam apa yang saya sedang ceburi sekarang ni, kita boleh buat cerita macam ni. Boleh. Mungkin kat negara kita sebab yang cerita tu orang yang berbangsa lain. Okey, kita buat versi kita pula macam mana. Bukan yang macam sekarang kita buat versi yang berbeza. Dan juga benda ni sememangnya berlaku di dunia realiti. Maka apakah tindakan kita seterusnya? Sekian, terima kasih. Okey, begitulah sudut pandang oleh seorang penerbit TV3 mengenai apakah unsur dakwah bil hikmah tersebut. Mungkin saudari Ummu Madihah lebih merasai kerana beliau telah bekerja memang betul-betul dalam bidang ini dan bertemu dengan pelbagai ragam orang. Okey, baiklah, saya tidak membuang masa. Seterusnya kepada ahli panel kita satu-satunya, lulusan Fakulti Pendidikan Islam Pensyarah di UKM dalam bidang dakwah. Dipersilakan soalan saya, apakah yang dikatakan dakwah bil lisan dan dari angle manakah filem tu dia menunjukkan ciri-ciri sedemikian? Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkaitan dengan dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan ialah dakwah menyeru kepada kebaikan dengan menggunakan perkataan ataupun kata-kata yang baik. Jadi antara unsur yang terdapat dalam dakwah bil lisan ni adalah dia banyak dan yang pertama ialah qaulan ma'rufan, iaitu dengan menggunakan kata-kata yang baik. Di mana dalam filem tersebut kita dapat lihat sewaktu Fatimah dia macam putus asa untuk mencari kerja, tetapi apa yang disarankan oleh Hanum, dia cakap macam sabarlah kan, macam dia cakap sabar, boleh cuba lagi, dan nasihat-nasihat itu macam baik, benda yang baik. Dan seterusnya adalah qaulan kariman, iaitu dengan menggunakan kata-kata yang mulia dan rasa penuh hormat. Contoh kita dapat dalam filem ni, di mana waktu akhir nak dekat-dekat akhir filem, saya tengok ada macam Stephen dengan Khan, dia orang tak boleh duduk sekali. Sangat tak boleh duduk sekali. Dia macam asyik tekak aja. Macam anjing kucing. Sebab apa? Sebab dia orang ni berlainan agama. Tak macam Stefan dengan Rangga. Dia orang boleh duduk sekali. Tapi akhirnya dengan last kali, dengan rasa hormat, kita hormat agama lain. Macam each other lah kan. Hormat antara satu sama lain. Dan benda tu sebenarnya boleh Stefan dengan Khan buat. Cumanya awal biasalah filem kan. Dan akhirnya alhamdulillah dia orang boleh bincang, bercakap dengan baik. Saya minta maaf, awak pun minta maaf balik, bagi pen yang dia terjumpa tu. Boleh je sebenarnya. Dan dakwah bil lisan yang ketiga ialah qaulan maisuran, iaitu menggunakan kata-kata yang mudah, ringkas dan tepat. Contohnya kita dapat lihat dalam filem tersebut di mana Stefan
dia mengajukan soalan. Dia tanya, bila tu dia scan sejuk. Kalau minum arak ni dia jadi panas sikit kan. Dia minta Rangga minum. Lepas tu Rangga tolak. Tapi Rangga dia tolak dengan cara yang baik. Dia tak menghukum. Dia tak cakap haram maksudnya, tak. Tapi dia macam betul lah. Dia cakap agama aku tak bagi, macam tu je. Dan Stephen tertimbul soalan. Stephen cakap syaitan. Dia tanya Rangga. Dia cakap syaitan ni api, berasal daripada api. Dan neraka tu daripada api. Macam mana mungkin neraka tu boleh memakan syaitan tu, sedangkan kedua-dua elemen adalah api. Lepas tu Rangga dia tak jawab terburu-buru tau. Dan untuk memudahkan kefahaman Stephen, dia memberi analogi, iaitu dia ambil tangan Stephen, dia pukul. Aduh sakit. Sakit. Ya. Dan inilah cara Rangga buat untuk Stephen faham. Dan di mana lepas tu Stephen cakap, kulit ke kulit sakit. Dia cakap macam tu, dia ingat macam tu. So kat sini api dengan api, walaupun api dengan api, tapi tetap syaitan tu akan dapat balasan kan dengan apa yang dia buat. Dan macam tu juga dengan manusia, kulit bertemu kulit tapi sakit. Tu yang ketiga. Yang keempat adalah dengan menggunakan dakwah bil balaghah, iaitu menggunakan kata-kata yang efektif atau berkesan. Benda ni kita dapat lihat dalam filem 99 Cahaya di Langit Eropah ni, di mana waktu tu Aisyah sedih. Dan bila Aisyah sedih, mak dia pujuk dia semua kan. Lepas tu mak dia cakap, cuba tengok anti Hanum ni, dia ni macam orang jahat ke? Lepas tu dia cakap, ibu kenapa anti ni tak pakai tudung? Lepas tu ibu dia cakap, anti ni sakit kepala, InsyaAllah nanti anti ni akan pakai tudung. Perkataan nanti anti ni akan pakai tudung tu adalah salah satu doa. Dan itu juga merupakan satu hint kepada Hanum untuk berubah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga. Dan tibalah masanya yang anda nantikan. Bagaimana pula pandangan seorang kaunseling terhadap filem ini? Maka soalan saya, apakah sudut pandang seorang kaunseling dalam filem ini? Bagi saya memandang filem ni dari sudut dakwah bil hal, di mana setiap dakwah yang kita lakukan melalui perbuatan dapat menarik mad'u kita untuk mendekati Islam. Okey, sebagai contoh, terdapat banyak scene di dalam filem 99 Cahaya di Langit Eropah ini, tetapi saya ingin mengulas 3 sahaja. Okey, yang pertama ketika Hanum memasak ikan masin. Okey, seperti yang kita tahu, ikan masin sangat busuk kan? Okey. Dan di tengah-tengah Eropah, bayangkan jika Hanum tu memasak ikan masin, pasti baunya sangat merebak. Dan ini telah menimbulkan kemarahan kepada jiran dia yang merupakan non-Muslim. Okay, pada mulanya Hanum sangat terkesima dengan teguran itu. Namun di akhir cerita tersebut, Hanum telah memberikan hidangan tersebut kepada jirannya. Dan apa yang sangat memenanjakkan, jirannya sangat menyukai hidangan tersebut dan memintanya untuk memasakkan untuknya lagi. Okey, yang kedua, ketika Hanum pergi berjalan-jalan bersama Fatimah dan Aisyah, mereka duduk di sebuah restoran. Dan di restoran tersebut terdapat sepasang warga Eropah yang sedang bersembang sambil mempersendakan Islam. Okey, mereka bersembang berkenaan bentuk roti croissant. Seperti yang kita tahu, roti croissant tu berbentuk bulan sabit. So dengan bentuk tersebut, mereka telah mempersendakan Islam. Dan ini telah menimbulkan kemarahan buat Hanum kerana telah menghina agamanya sendiri. Tetapi semasa Hanum ingin pergi kepada warga asing tersebut, tindakan yang tersebut telah dihalang oleh Fatimah, kerana Fatimah berpendirian kita tidak seharusnya melawan dengan cara tersebut, kerana ini akan menjauhkan lagi mereka dengan agama Islam. Namun Fatimah telah
membuat keputusan untuk membelanja warga asing tersebut. Dan di akhir filem ini, warga asing tersebut telah mengirimkan email kepada Hanum untuk menceritakan tentang agama Islam itu sendiri. Dan ini telah menunjukkan kepada kita bahawa mereka sudah mula ingin mengenal Islam. Seterusnya, babak yang ketiga, ketika Hanum mempersoalkan tindakan pengawal di Hagia Sophia yang melarangnya bertafakur di sana. Seperti yang kita tahu, Hagia Sophia dahulunya merupakan sebuah masjid dan sekarang ditawan oleh pihak Kristian. Pada mulanya Hanum sangat terkejut dan tidak boleh menerima kenyataan tersebut. Namun mereka telah bertemu semula dengan pengawal tersebut di sebuah restoran, dan Hanum dan Rangga telah membelanja pengawal tersebut. Dan akhirnya pengawal tersebut yang dahulunya tadi agak sombong dan bongkak ketika bercakap dengan Hanum dan Rangga, kini mula menganggap Hanum dan Rangga sebagai kawannya sendiri. Dari situ saya dapat simpulkan bahawa melalui perbuatan-perbuatan yang mereka pamerkan dapat memberikan satu keindahan buat Islam, dan dapat menunjukkan kepada warga non-Muslim tentang keindahan Islam itu sendiri, tentang apa yang Islam ajarkan. So sekian daripada saya. Baiklah, kita telah mendengar daripada ahli bidang kita tentang unsur-unsur dakwah yang telah ada dalam filem tersebut. Maka saya kira telah lengkaplah filem ini dikupas oleh pelbagai pakar dan latar belakang berbeza. Maka nantikan segmen yang akan datang dengan isu-isu yang lebih menarik. Bertemu kita lagi dalam forum Bicara Mega. Sebelum saya nak pantun sedikit, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.